berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita menjaga kesihatan di musim panas. Ya, banyak tip yang dikongsikan, kita perlu berada di kawasan yang tertutup, tidak perlu berada di luar. Tapi ada masalah lain pula kalau kita duduk di kawasan tertutup ni, tangan kita kena gari dengan telefon pintar. Kenapa tu? Nak bila beraya ni kan banyak majlis bersosial, rumah terbuka, kita datang rumah mak saudara, pak saudara kan. Jadi kita akan berada di rumah. Bagaimana sebenarnya penggunaan gadget ini? Sebab dalam dunia yang serba moden ini tidak ada seorang pun tidak menggunakan gadget. Kita semua sentiasa terikat dengan gadget tersebut. Jadi untuk pertimbangan antara gadget dan juga beraya bersosial bersama dengan ahli keluarga, mana satu yang lebih penting dan bagaimana cara untuk kita mengatasi baik atau buruk situasi ini? Kita bersama dengan seorang tetamu kami bawakan iaitu Dr. Azmawati Muhammad Noor selaku Ketua Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya UM. Dr. Aziz, selamat Raya. Selamat Raya dan Batin. Raya mana tahun ni? Raya di KL saja, Syu. Oh, KL. Okeylah, tak tempuh hujan banyak sangat kan? Macam mana raya? Okey tak? Alhamdulillah, raya saya tenang-tenang sahaja tahun ini. Dan banyaklah kami sebenarnya menziarahi dalam kalangan sanak saudara. Alhamdulillah. Okay. Ya. Itu rezeki kan, nikmat yang Tuhan bagi kita dapat beraya bersama dengan ahli keluarga dan sebagainya kan. Cumanya pada pandangan Dr. Aziz sendiri bagaimana sekarang ini? Sebab topik kita sekarang ini adalah ziarah keluarga atau layan gadget. Macam mana situasi untuk tahun ini pada pandangan Dr. Aziz? Okey, sebenarnya kita tahu bahawa gadget ini digunakan untuk merakamkan momen-momen indah ya, tetapi sebenarnya bila kita kata penggunaan gadget ni memang dia berleluasa. Saya nak bawa kembali kepada sedikitlah waktu zaman Covid dahulu. Bagaimana kita semua berhari raya, kita berhari raya dalam rumah sendiri dan tidak boleh ziarah-menziarahi. Kita rasa terkongkong, kita rasa terkepung, kita rasa macam ya Allah, time ni lah kita rasa macam kenapalah tak ziarah. Dan tahun berikutnya hanya 20 orang sahaja yang boleh beraya dalam satu-satu masa. Dan kita juga, saya rasa masa tu kan Syu, mungkin ramai yang sorok selipar dalam rumah sebab nak berhari raya tapi tak dibenarkan untuk merentas negeri. Ada je polis yang orang kata meronda. Dan tahun lepas dan tahun inilah di mana kita dapat banyak lihat, kita dapat raikan ziarah menziarahi, kita dah bebas. Dan bila kita sebut tentang ziarah menziarahi, sebelum saya sentuh pasal gadget ya, kita lihat ya bagaimana excitednya Syu. Dan tahun ini especially bila kementerian announce bahawa sekolah kita boleh apa orang kata bercuti awal ya, 19 hari bulan kalau tak silap saya, hari Selasa. Dan selain daripada itu juga universiti kebetulan cuti semester. Maksudnya ramai dalam kalangan ibu ayah yang mengambil inisiatif untuk bercuti sehingga 1 hari bulan Mei, hari pekerja pula. Jadi di sini apa tujuan mereka? Untuk ziarah menziarahi. Tapi kan Syu, dalam ziarah menziarahi ni secara tidak langsung kita ni banyak menggunakan gadget. Bila kita menggunakan gadget untuk rakam momen-momen indah tu tak jadi masalah. Tetapi jadi isunya bila kita menggunakan, kata nak guna sekejap je, tapi Masya Allah lama kita guna berjam-jam. Itulah isu dia sebenarnya. Itulah kadang-kadang, yelah bagusnya kita rakam momen indah, ambil foto dan sebagainya. Nak dimuat naik ke laman media sosial tu elok jadi 5 minit jadi setengah jam. Betul. Dia tersekat dekat gambar orang lain. Tapi itulah, kita tak boleh pisahkan, tak boleh nafikan sebenarnya kelebihan gadget ini diperlukan dalam kehidupan seharian. Tapi bagaimana untuk kita mengasingkan? Ada satu orang kata garisan halus antara ialah topik kita hari ini untuk kita bersosial dan juga penggunaan gadget. Ya, itu soalan yang sangat baik. Sebenarnya cabaran yang besar adalah bagaimana kita nak mengasingkan, macam Syu sendiri sebut tadi, garisan halus yang kita tak nampak. Sebenarnya bila kita sebut tentang penggunaan gadget, ia merupakan satu keperluan dewasa ini, tetapi ia juga boleh menjadikan satu cabaran. Terutamanya dalam sesi kita nak balik kampung tu, anak-anak kita mungkin akan bertanya, mak, ayah, dekat rumah kampung tu internet macam mana? Kalau kawasan tu internet terhad, mungkin dia akan mengganggu gugat perasaan mereka. Tapi anak-anak zaman sekarang masuk kereta je dia nak tahu port charger tu berapa, ada berapa dalam kereta. Dah sampai ke kampung, mungkin mereka berasa orang kata apa, tak seronok kalau tak dapat bermain. Kan pegang, kita sendiri Syu kalau tak dapat pegang phone, Syu tak bawa telefon 1 hari ke pejabat, apa perasaan agaknya? Memang tak boleh hidup. Rasa macam memang tak boleh hidup. Begitu jugalah dengan kita yang dah terbiasa dengan penggunaan gadget. Cumanya di sini, terutama dengan anak-anak kita di bulan Ramadan, kan kita sambut Ramadan selama sebulan. Kita juga telah dibiasakan dengan amal ibadah sambil bekerja, belajar, dan penggunaan gadget tu mungkin berkurangan sebab kita banyak menjalankan aktiviti solat tarawih. Tapi sebenarnya ia persoalannya ialah kepada diri kita sebagai ibu bapa untuk memantau
Dan sebelum kita nak mantau anak-anak kita, kita juga kena menjadi contoh yang baik. Letaklah tepi sekejap gadget tu. Santun menyantunilah sanak saudara. Dan yang paling penting sekali ialah sentiasa maklumkan kepada mereka kita menyambut Hari Raya ini untuk raikan kemenangan umat Islam yang telah berpuasa selama sebulan. Lama tu kita dah menahan diri. Jadi kita nak raikan kegembiraan. Ingat di zaman COVID hari itu ramai di antara kita yang telah kehilangan sanak saudara mungkin. Ya, ada yang kehilangan ibu, ayah, adik-beradik dan juga saudara mara. Jadi di sinilah kita kena sentiasa ingat bahawa ziarah-menziarahi itu adalah orang kata the ultimate ataupun yang paling penting, terutamanya dalam musim perayaan. Yalah, sebab bila kita menziarah ini adalah waktu untuk kita sesuai kenal. Kadang keluarga tu dah berkembang, ada yang dah berkahwin, dah mempunyai anak. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni setahun sekali jumpa. Kita kalau boleh tak mahu lepaskan peluang lah yang ada untuk kita mengenali dengan keluarga jauh, dengan lebih dapat. Kadang kat kampung kita kerja kat KL tak sedar kan, Dr. Aziz, family kat kampung ni siapa-siapa semua dah tak kenal kan. Tambah COVID 2 tahun. Ya, betul. Tiba-tiba dah besar daripada budak kecil tu. Saya setuju sebab dalam kalangan kita sendiri sepupu sepapat, kita bila mereka sepupu sepapat kita kenal. Tapi anak-anak mereka tiba-tiba dulu ada 3 orang anak, ada 4 orang, ada 7 orang. Lama maksudnya kita tidak berjumpa. Rupanya lahir kembar 4, kembar 3 dan kita tak tahu pun nama mereka. Jadi kita perlu ambil inisiatif inilah untuk merapatkan lagi hubungan. Okey, pada pandangan Dr. Aziz juga, adakah patut kita semua untuk menimbulkan suasana raya itu untuk kanak-kanak lah, konteks sekarang yang banyak layan gadget dan sebagainya kan. Kalau tak ada gadget tu rasa mereka kehidupan tu jadi kosong. Jadi suasana raya tu cantik sebenarnya, kita bersalam raya, bagi duit raya, bunga api kan. Jadi suasana itu pada pandangan Dr. Aziz, perlukah kita timbulkan setiap masa? Yalah, kita raya sebulan kan. Ya, kalau di Malaysia memang kita raya sebulan. So itu yang menariknya tentang budaya kita di sini. Dan sebenarnya saya seronoklah bila dengar kata tadi kita bermain dengan sanak saudara kan, merapatkan ukhuwah. Dan sebenarnya banyak aktiviti yang boleh dilakukan untuk kita pastikan anak-anak kita terutamanya tidak hanya memegang gadget. Santuni mereka, nasihatkan mereka, sentiasa ingatkan. Macam saya kata tadi, ini adalah cabaran, tetapi kita sentiasa kena ingatkan mereka. Itulah tugas kita sebagai ibu ayah. Kadang-kadang mereka pegang, jadi tolonglah di dapur. Banyak lagi aktiviti yang boleh dilakukan, terutamanya di kampung. Kawasan yang luas, boleh pergi memancing, boleh pergi bantu bersihkan laman, kejar ayam nak tangkap, nak sembelih kan. Anyam ketupat, boleh belajar. Banyak aktiviti sebenarnya. Tapi sebagai ibu bapa, memang kita kata kita kena, orang kata apa, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Tapi kadang-kadang kita tahu itu mungkin dah kesilapan kita juga yang kita pernah lakukan dan kita nak improvise. Tapi dari awal tu kita kena mainkan peranan, nasihatkan anak-anak ini supaya sentiasa menghargai dan membudayakan ziarah menziarahi, kerana kita tak tahu bila mereka dah pergi nanti barulah timbul rasa penyesalan. Jadi daripada awal ini kita perlu terapkan dalam diri anak-anak. Yalah, bila kita cakap raya ni, trend kan dah berubah kan. Kalau dulu sebab tak ada gadget, kita seronok teruja bila nak pergi jalan beraya kan. Tapi rata-rata kalau kita tengok sekarang ni, budak, bukan budak-budak lah, remaja lah orang kata kan. Kadang yang 20-an pun ada juga perasaan ini. Dia rasa macam malas nak pergi beraya, malas nak bersosial. Jadi itu menjadi antara faktor kenapa gadget tu melekat dekat tangan kan. Jadi macam mana pada pandangan Aziz? Macam kita nak bukan nak ubah lah, sebab kita pun perlu bergerak seiring dengan trend. Sebenarnya kalau negatif ni tak baguslah untuk masyarakat, untuk komuniti kan. Sebab adat ziarah-menziarah ni bagus sebenarnya pada pandangan Dr. Aziz. Macam saya katakan tadi, sebenarnya kalau kita dengan gadget ni memang sukar untuk kita, bukan sukarlah, tapi satu cabaran. Mungkin saya sendiri alami dan saya sendiri pernah counsel ramai yang anak-anak mereka ketagihan. Kalau kita nak lihat kesan ketagihan gadget ni sangat besar ya, impak kepada akademik, kepada macam tadi isu kata ziarah menziarahi pun dah tak seronok. Jadi apa yang kita boleh lakukan ya, sebenarnya dari awal itu kita perlu terapkan tentang kepentingan untuk kita ziarah menziarahi. Apa benefit yang kita dapat daripada itu? Sebenarnya kita lupa kalau anak-anak ni dia main game, sebab apa tahu Syul? Dalam dia main game tu dia sebenarnya bersosialisasi dengan rakan-rakan di alam maya. So itu mereka rasa itulah dia punya brothers and sisters.
Tapi sebenarnya yang bersama-sama inilah yang perlu kita hargai sebenarnya. Itu yang kita kena faham. Kenapa anak-anak ini sebenarnya lebih gemar. Jadi ibu ayah, kita jangan selalu marah. Kita tegur, kita nasihatkan, kita ingatkan. Anak-anak ini cabaran dia ialah mereka kadang-kadang begitu. Jadi kita kena sentiasa ingatkan. Sebab dah jadi habit kan. Nak ubah tu dia ambil masa. Jadi ingatkan dan ingatkan. Yelah, sebab anak-anak muda ni dia jiwa memberontak sikit kan. Kadang mak ayah ni niatnya baik kan. Cuma barangkali mungkin cara tu kadang-kadang tak berapa kena dengan situasi. Tak sengaja kan. Niatnya tu baik. Okey, mungkin Dr. Aziz sendiri ada sedikit nasihat ke ataupun kata-kata yang ingin disampaikan. Yelah, doktor merupakan antara ketua Jabatan Psikologi. Tadi doktor kata ada ramai pesakit yang sudah bertemu dengan doktor. Jadi doktor dapat melihat situasi dalam orang kata gambar ataupun ruang yang lebih jauh, lebih besar kan. Jadi apa antara kata-kata yang mungkin boleh disampaikan oleh doktor sendiri? Terima kasih Syuk. Pada saya sebenarnya amat penting kita kena faham tentang kesan ketagihan itu kepada anak-anak kita sekiranya ada, dan bukan anak-anak sahaja, dia juga boleh terjadi kepada diri kita sendiri. Jadi pesanan saya ialah tolak tepi sekejap aja. Kita tak kata kita nak hindarkan terus, tetapi letak ke tepi, kita santuni. Budaya kita kan lagu apa tu? Lemak manis, sopan santun, anak Melayu. Jadi jom kita menyantuni. Dan selain daripada itu juga kita kenal mengenali. Kalau ukhuwah kita dulu tak berapa rapat, kita rapatkan. Kalau dah rapat, kita rapatkan lagi. Dan pesanan saya ialah dalam kita bersama-sama meraihkan tu, kita tahu COVID-19 virus pun is back. Jadi sentiasa berhati-hati, gunakanlah sanitizer untuk bersihkan diri dan sentiasa menjaga kebersihan, dan selain daripada itu jaga pemakanan. Dan kita dengar tadi bahawa lebihkan banyak air dan saya ingin nasihatkan bahawa kita seharusnya sentiasa mengekalkan budaya kita sebagai orang Melayu yang menyambut Hari Raya Aidilfitri. Tak kira bukan Melayu saja yang menyambut Hari Raya Aidilfitri, untuk bersama-sama mengekalkan adat ziarah menziarahi, kerana ini dapat membantu mengekalkan ukhuwah sesama kita, insya-Allah. Perkara ini bukan berlaku untuk masyarakat Melayu je kan? Tak, untuk semua sebenarnya. Semua kan dia terpakai untuk semua kan? Betul. Kalau Raya Deepavali, Hari Raya Cina. Ya, betul. Situasi dia sama je. Situasi yang sama. Betul. Jadi dia terpakai kepada semua, dan cumanya bagaimana kita sendiri hendak mengawal penggunaan gadget tu tadi. Dan macam saya katakan tadilah, kita sama-samalah ziarah menziarahi dan membudayakan benda yang baik. InsyaAllah. Okey, terima kasih Dr. Aziz. Terima kasih, itu antara satu orang kata kata-kata ataupun nasihat yang cukup bermakna sebenarnya untuk Pertusan Pagi Malaysia, ataupun mungkin ibu bapa yang sedang menonton sekarang ini yang mempunyai masalah anak-anak yang tidak mahu bersosial ataupun terlalu melekat